Okay, hari ni kita akan belajar mengenal pasti apa yang kita akan belajar. Ada 5 benda yang kita nak belajar hari ni. Okay, aku tengok ada pelajar kelas lain dah start lukis. Kita akan belajar lukis graf tu pada hari Rabu nanti. Kelas math berikutnya. Untuk hari ni kita akan belajar 5 benda. Okay, yang pertama, nombor 1, kita akan belajar bentuk graf fungsi kuadratik sama ada senyum ataupun masam. Sebab graf kuadratik ni ada 2 je. Dia tak ada benda lain. Dia senyum atau masam. Okay, jadi semua tahu senyum tu macam mana, masam tu macam mana. Jadi sama ada dia akan bentuk macam ni ataupun dia akan bentuk macam ni. Itu je senyum masam. Nombor 2, kita akan belajar menentukan titik maksimum dan titik minimum. Okey, kalau senyum dia minimum. Ni senyum. Kenapa dia minimum rasa-rasanya? Dia terusnya. Kalau senyum, kenapa dia minimum? Halo. Tahu. Ini. Dia kat bawah. Dia kat bawah. Baik. Minimum ke maksimum? Ha? Kalau di bawah, minimum atau maksimum? Minimum. Kalau masam, ni masam. Kalau graf masam, dia berada di atas. Kalau berada di atas, kau jangan fikir pelik lah benda ni Tolong fikir positif. Kalau berada di atas, dia adalah titik maksimum. Berada di bawah, titik minimum. Okey, itu nombor 2 yang kita akan belajar. Yang ketiga, kita akan menentukan paksi simetri bagi satu graf fungsi kuadratik. Maksud dia, kalau graf dia senyum, paksi simetri dia akan berada di tengah-tengah graf tersebut. Memotong. Ini mesti X, tulisan kalau pakai mouse ni jadi buruk betul. X sama dengan berapa? Ni tulis. Okay, dah. Dan yang keempat, kita mengetahui kesan perubahan nilai A pada graf fungsi kuadratik. Dan yang terakhir sekali, menentukan pintasan Y, iaitu nilai C. Yang ini sebiji macam dulu kita pernah belajar ni. Y sama dengan siapa yang masih ingat? MX tambah C. Bijak. Y sama dengan MX campur C. Siapa C? Siapa? C kita. Pintasan Y. Pintasan Y. Yang ni sebiji macam yang kita belajar form 3. Bagi siapa yang masih ingat, alhamdulillah. Siapa yang tak ingat, kita akan ulang balik untuk kelas hari ni. Okey, jadi kita pergi pada yang pertama. Pertama ialah bentuk graf fungsi kuadratik, iaitu senyum ataupun masam. Okey, graf kuadratik. Tengok dekat sini. Ni graf kuadratik. Okey, contoh graf dia, penulisan dia fx ax kuasa 2 tambah bx tambah c. A tu mewakilkan dia graf senyum ataupun masam. Okey, sekarang ni A dia kalau kau pasal ni, tengok. A dia adalah 0.7. Apa kedudukan graf dia? Senyum ke masam? Senyum. Okay. Kalau patah balik ke sini. Okey, A sama negatif 3.5 graf masam. Jadi apa yang membezakan dia graf senyum ataupun dia graf masam? Dia nombor dia positif dengan negatif. Itu perbezaan dia. Tengok bagi siapa yang masih tak tahu. Kalau kau perasan minggu lepas aku dah pesan suruh explore software GeoGebra ni. GeoGebra ni mudah untuk kau kenal graf. Kau masukkan nilai tu, tapi siapa yang cakap, siapa yang tak cakap kena buktikan belajar. Okey. Jadi kalau A dia negatif, bermakna graf dia akan bentuk graf masam. Kalau A dia bernilai positif, ini positif. A dia positif, nilai graf dia, bentuk graf dia adalah graf senyum. Dah? Okey, penulisan dia akan bentuk macam ni. Ni. Ini ringkasan dia. A lebih besar daripada kosong, bermakna A itu positif. Positif, graf dia senyum. Kalau A kurang daripada kosong, graf dia ialah graf masam. Ini dinamakan sebagai apa? Siapa yang tahu rasa-rasa?
Okey, Wani lah. Kita tengok Wani. Minggu lepas Wani senyap. Ni nama dia apa rasa-rasa ni? Wani? Siapa sedap makan tu? Baik. Okey, Kinarin. Wani senyap tak respon terus. Okey, tu rasanya apa yang aku tunjuk anak panah tu? Itu dipanggil sebagai apa? Kinarin. Saya. Ya ada. Tak awak ego. Ha. Yang Alia Parisha, Alia besar tu. apa dia? Alia Parisha. Yang lain off mic, Alia Parisha yang on. Saya Apa dia? saya pun tak tahu. Tapi dia saya tak tahu lah. Come on lah. Okey, kita tanya anak Cikgu Mat. Sofia Nur Iliana. Ini mak dia memang pakar mat ni kat sekolah dia sana. Itu orang panggil apa sebenarnya? A lebih besar daripada kosong, A lebih kecil daripada kosong. Itu orang panggil apa? Dua benda tu. Tak ada benda tu. Apa dia? Ketak sama linear, bukan Oh, itu yang kita belajar dulu ketak sama linear. Okey, itu dipanggil sebagai julat. Julat dia maksud dia A lebih besar daripada kosong, A kurang daripada kosong. Julat boleh macam ni. Ini pun julat. Contohlah 3. Negatif 3. Ini pun julat nama dia. Faham Jadi untuk situasi A lebih besar daripada kosong itu bermakna A bernilai positif. Kalau positif, graf senyum. Kalau A lebih kecil daripada kosong ataupun A bernilai negatif, graf yang terhasil ialah graf asam. Okey, itu untuk nombor 1. Dah? Okey, ini contoh yang diberi. Fx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2x tolak 4. B pula Fx. Yang ni penulisan untuk fungsi tau. Fx ni kalau kau perasan, Fx tu sebenarnya nilai bagi siapa rasanya? Sembang seorang lagi ni. Cepat, Fx sebenarnya apa nilai? Y ego. Inilah nilai bagi Y. Ini nilai bagi Y. Cuma penulisan bagi fungsi dia akan tulis sebagai Fx. Dah? Okey, kita test dengan pelajar 3 UITM. UITM, Syafina. Untuk A, nombor 1A tu. Siapa A, siapa B, siapa C? Kita dah belajar kelas sebelum ni, kelas minggu lepas. Syafina respon. A 3x kuasa 2. Siapa A? A saja. Dulu. Ingat balik kelas sebelum ni. Syafina, bukan Mira. Mira senyap ya. 2x. Okey, tak apa. Syafina lupa. Okey, Fatin. Kita cuba Fatin pula. Amira itu mai. Tak tahu. Minggu lepas belajar. Rabu lepas belajar. Syukri. Rozak yang tadi. Jari aku tanya Rozak pula. Siapa A, Syukri? Come on lah. Hello? Cikgu ada masalah pendengaran tu. Oh, masalah pendengaran. Aduh, pendengaran. Okeylah, kita pergi Rozak. Siapa A, siapa B, siapa C? Aku nak tengok apa yang aku ajar minggu lepas korang ingat ke lupa habis. Cepat. Namanya dia Cepat Rozak.
Okey, siapa-siapa lah tak kisah. Yang dapat siapa-siapa lah tak kisah. Kelas 4 UiTM, bukan kelas 4 UM, kelas 4 UiTM. Cepat. Kalau Bo nak jawab. Sabar. 4 UiTM dulu, kita bagi peluang. Boleh respon? Aduh. Aman lah 4 UiTM. Okey. Kita bagi Alia. Alia semangat nak jawab. Wawa comel pun muka Wawa. Lepas tu tutup balik. A3, B2, C -4. Okey. Dengar bagi siapa yang dah lupa minggu lepas kita belajar. Ulang balik Yang ini nilai bagi A, yang ni nilai bagi B, yang ni nilai bagi C. Mesti ingat tiga-tiga benda tu. Sebab kalau kau ingat tiga benda ni, senang apa yang kau nak belajar hari ni dan kelas berikutnya. Okey, hari ni kita nak fokuskan kepada A. C confirm kalau siapa yang masih ingat. C ni apa? Baru cakap tadi. Pintasan. C tu Pintasan Y. Pintasan Y. B tu tak apa, nanti B tunjuk. Yang ni pun C dia ialah negatif 4. Dah. Okey, 3 lah. Form 4. Lupa dah saya ingat form 3. Alia Farisha. Untuk soalan ni, siapa A, siapa B? A negatif 3. Okey. B 2. Okey. C negatif 4. Okey, bijak. Okey, tak ada masalah. Okey, kita bagi peluang kepada 4 UiTM kali kedua. Siapa-siapa yang rasa nak jawab, boleh angkat tangan. Cepat. 4 UiTM. Raise hand. Saya angkat tangan tu. Yalah, kan ada butang raise hand kat tu. Okey, Syukri. Syukri dah angkat tangan dah. Okey. Sekarang tengok. Tengok apa tadi tu? Pada... Okey, yang lain. Okey, Syukri. Soalan A. Tengok pada sini. Dia bernilai 3, betul? Betul. Okey, jadi rasa kau graf dia senyum atau masam? Senyum. Senyum. Kenapa senyum? Saya tembak cikgu. Betul? Senyum je, saya tahu apa. Mesti tahu sebab dia senyum. Sebab dia positif. Graf untuk soalan A mesti graf senyum. Sebab nilai A dia positif. Graf untuk soalan B. Betul Senyum masam. Syafiq pula. Soalan B. Syafiq. Masam. Hello. Ya Syafiq, apa jawapan dia? Tu kena fikir lah, susah tau. Senyum ke masam? Masam mungkin. Kenapa masam? Negatif. Nilai A dia ialah negatif 3. Bila negatif, graf dia ialah graf masam. Okey, aku dah tunjuk contoh dekat sini. Dia boleh tengok dekat GeoGebra ni Okey, ni GeoGebra. Kalau graf ni 3x kuasa 2 tambah x tolak 4, dia akan jadi graf senyum. Okey, aku padam graf ni, aku tunjuk graf yang bawah pula. Negatif 3x kuasa 2 tambah x tolak 4. Dia akan jadi graf masam. Kita hanya rujuk pada nilai di hadapan ni nilai A saja. A negatif masam, A positif senyum. Dah? Okey, kita dah selesai soal bahagian nombor 1, nak menentukan bentuk graf. Kita pergi pada soalan S. Apa yang kita nak belajar nombor 2? Menentukan titik maksimum dan titik minimum. Titik maksimum, titik minimum ni terus ada kaitan dengan paksimetri. Nanti aku tunjukkan. Okey, diulang balik.
Jika senyum, dia akan dapat minimum. Kenapa minimum? Sebab dia berada di bawah. Kalau masam, dia akan dapat maksimum. Okay, rujuk pada graf ini contohnya. Di mana titik maksimum? Ini titik minimum ke titik maksimum rasa-rasa? Minimum. Ini titik minimum dia. Ini titik minimum dia paling bawah sekali. Okay. Kalau aku tukar A jadi macam ni. Masam kan? Bila masam, dia akan jadi titik maksimum. Ini ialah titik maksimum dia. Dah. Jadi itu je kenal. Kalau dia senyum, ialah titik minimum. Kalau masam, titik maksimum sebab berada di atas. Okey, selesai nombor 2. Dah, saya dah cepat ni. Kita pergi pada menentukan paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik. Masih ingat paksi simetri? Kita tanya pada UIA, bukan UIA. Sekarang dia orang dah bukan UIA. Sekarang dia orang UM. Okey, Dayang. Ya. Apa itu simetri? Paksi simetri. Saya dah tinggal kat Sarawak. Lupa dah. Lupa Apa itu simetri? Aku pernah lukis dekat Kelang, kau lukis rama-rama. Tak ingat. Wih. Apa itu simetri? Kejap cikgu, kejap. Okey, Atira nak jawab. Geng Sarawak. Penyelamat. Saya. Apa dia? Garis yang kat tengah-tengah cikgu. Yang garis. Garis yang tengah-tengah, kalau kita lipat ataupun kita potong, kita sambungkan dia, dia akan sambung besar. Itu maksud simetri. Okey, jadi itu maksud simetri. Jadi, berbalik kepada ni, jadi kita nak tahu paksi simetri dia kat mana, aku bagi contoh-contoh. Okey, ini contoh graf dia. Okey, ini contoh graf dia dalam kepala kau. Okey, dalam kepala mesti tahu itu titik minimum atau maksimum. Minimum. Okey, minimum. Titik minimum dia dekat sini. Ni, aku tunjuk ni. Nampak tak koordinat dia berapa? Nampak. Berapa koordinat dia? 1, negatif 1. Satu. Kita ambil yang paling bawah sekali. Okey, yang ni pun sama minimum. Koordinat dia ialah negatif 1. Siapa-siapa yang lain tutup mic. Bising tau. Okey, titik minimum dia ialah negatif 1, negatif 5. Okey, graf ni pula, ini ialah titik maksimum. Titik koordinat titik maksimum dia ialah 1, 4. Okey, dekat graf ni dah boleh dapat lukis. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti dia punya paksi simetri? Okey, sekarang aku lukis garisan. Okey, ini. Mana garisan ni? Okey. Ini ialah garisan paksi simetri dia. Nampak? Okey, apa bacaan garisan ini? Siapa yang masih ingat? Aku tunjuk balik kan ni. Menentukan paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik. X sama dengan apa dia? Jadi yang ni X sama dengan apa dia? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Sebab apa X sama dengan 1? Sebab garisan ini memotong di X1. X1 ni tak nampak sebab garisan dia putus. Dah? Jadi inilah garisan simetri.
Okey, untuk yang kedua. Kita panggillah seorang yang tak nampak muka sebab dia tak nak bagi nampak muka kan. Afikah Irdina. Nur Afikah Irdina, tolong respon. Ya, cikgu. Minggu lepas kenapa tak hantar kerja Afikah? Aku ingat lagi kau tak hantar kerja. Okey. Apakah dia punya titik? Titik dah. Dia punya garis simetri. Perlu bantuan lukis ke tak payah? Apa dia? Perlu bantuan aku lukis garisan ke tak payah? Lukis titik. Okey, lukis. Bukan. Perlu bantuan aku lukis garisan ke tak payah? Oh, lukis. Kalau perlu bantuan aku lukis. Yang titik bawah ke? Bukan soalan dia. Okey. Apakah garisan simetri? Aku lukislah sebab aku tak nampak kan. Ni. Oh. Lari juga. Lebih kurang tu. Cepat. Nampak garisan simetri tu? Nampak. Jadi apa nilai bagi X? -1. Jadi macam mana penulisan dia? Penulisan garis simetri ni. Penulisan. Aku bagi clue ni. Ni penulisan dia. X sama dengan -1. Itu jawapan bagi garis simetri. X sama dengan -1. Okey. Kita test orang lain pula. UiTM, dah boleh tanya dah UiTM? Siapa nak cuba jawab UiTM? Yang tak nampak muka. Yang nampak muka Syafina, Fatin, kau nampak muka dia ni. UiTM. Syafiq tu ada buat muka. Baru pula muka. Cepat yang lain. Kita tanyalah orang yang sesat minggu lepas. Dini, Abedin. Abedin, tolong buka mic. Dini. Minggu lepas tak ada, dia sesat kat mana tahu? Oh, Dini. Oi. Sembang seorang juga. Okey, Arsyad. On mic Arsyad. Ya, cikgu. Okey. Nyatakan paksi simetri bagi graf ni. Tengok garisan aku tak nak lukis. X bersamaan dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Bagi siapa yang tak nampak, aku lukis. Okey, garisan dia ialah garisan yang memotong di sini. Ini garisan X sama dengan 1. Sudah? Jadi bagi pelajar-pelajar yang tak nampak, kalau siapa yang boleh ni, boleh cuba pakai GeoGeometra aplikasi ini. Okey dah. Kita dah selesai untuk nombor 2 dan nombor 3. Sebelum aku pergi pada nombor 4, ada sebarang kemuskilan ataupun soalan? Nombor 1, kita kenal pasti bentuk graf senyum atau masam. Nombor 2, kita kenal pasti titik maksimum ataupun minimum. Nombor 3, kita menentukan paksi simetri. Dah, ada sebarang soalan ataupun tak faham, tanya dalam grup terus. Tidak, aku terus pergi pada nombor 4. Dah laju sikit ni. Okey? Okey dah. Ada respon, okey, bermakna faham tu semua. Okey, yang keempat. Yang keempat ialah mengetahui kesan perubahan nilai A pada graf fungsi kuadratik. Okey, mengetahui kesan perubahan nilai A pada graf fungsi kuadratik. Tengok contoh dalam buku teks. Hari ni kita terus pergi laju.
Oh, tapi awal lagi ni baru 11.30. Ni soalan kejap lah. Nak cuba buat latihan ke tak payah ni? Dari kerja je lah cikgu nanti. Ha? Apa cikgu? Okey. Guzari respon, tak apa. Tak nak bagi latihan. Yang ni latihan senang sangat. Guzari terus jawab. Tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut. Sama ada senyum atau masam. Tengok yang ni. Senyum. Kenapa senyum? Bagi sebab. Sebab dia positif lah satu. Sebab dia positif. Okey. Wakil UiTM. Tentukan sama ada graf berikut. Senyum atau masam. Masam. Siapa yang jawab tu? Masam. Okey. Wani. Senyum ke masam? Masam. Kenapa masam? Sebab dia punya negatif ada kat negatif 4 tu. Negatif 4? Bukan tengok ni Wani. Negatif X kuasa 2. Nilai dia negatif di hadapan ni. Tengok nilai A. A dia kalau negatif masam. Okey dah siap dah ni. Tak payah buat latihan ni dah. Selesai betul dua orang. Okey, kita pergi UM pula. Bagi graf fungsi kuadratik ni, nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum ataupun titik minimum. Aku tak nak tanya julat. Aku nak kau tengok ni dulu. Ini minimum ataupun maksimum. Sekejap Minimum. Sabarlah, bagi aku sebut nama dah sebut dah jawapan. Nak biar kata. Minimum ke maksimum? Minimum. Kenapa dia minimum? Sebab dia senyum. Sebab dia berada di bawah ataupun senyum. Kalau senyum tu minimum, yang ni ialah maksimum. Okey, kita pergi pada soalan yang mula-mula dia tanya. Nyatakan julat. Apa julat? Julat bagi yang ni. A lebih besar daripada kosong. Ialah A lebih besar daripada kosong. Sebab apa? A dia positif graf senyum. Jadi yang ni A lebih apa? Kecil. Kecil daripada kosong. Itu julat. Selesai. Dah? Okey, senang. Saya buat latihan dah. Suka tak payah buat latihan kan? Suka. Okey, tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, tentukan titik maksimum ataupun titik minimum. Mula-mula, yang ni maksimum ke minimum? Minimum. Okay, minimum dia. Berapa koordinat ni rasa-rasanya? Kalau siapa yang nak berapa jelas, boleh tengok dekat buku teks. Sikit sama. 4 negatif 15. Okey, penulisan koordinat mesti tulis 4. Mesti tulis koma negatif 15. Siapa tulis macam ni, salah. Ada kurungan. Mesti ada kurungan. Okey, ni aku tulis pakai mouse tu ya, tulisan jadi buruk sikit. Kalau pakai tab, comel lah sikit. Tapi memang tulisan aku buruk pun sebenarnya. Macam mana memang buruk. Faham-faham lah kan? Okey dah. Cikgu hamba sangat lah. Okey, soalan B. Okay, apa nak aku tekan ni? Okey. Okey, soalan B. Aku nak UiTM respon lah. UiTM berapa orang yang respon? UiTM tolong UiTM. Siapa-siapa, Wan Karunizam ke, Hafiza ke, nak respon? Boleh angkat tangan. Soalan B, senang tak susah pun soalan B. Maksimum. Okey, maksimum. Siapa yang cakap tu? Syafina. Okey, Syafina. Berapa koordinat maksimum dia? Siapa yang tak nampak, aku besarkan lagi. Jap. Tengok. Dia duduk di sini. Itu. Berapa maksimum dia? Cepat. Ni berapa ni? 3. Bijak. 3. Why dia? Kalau ni 5, ni 10, ni berapa?
12. 12. Satu kotak ni nampak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bermakna yang ni 2 kotak bernilai 1. Yang ni bernilai 11. Yang ni bernilai 12. Ni 12. Ni berapa? 13. Jadi ni? 14. Oi. 14. 13.5. Okey, tak apalah, dekat-dekat 14 lah aku ikut. Tak ada masalah. Jadi ini ialah titik, diulang balik, titik maksimum. Dah. Okey, jadi dah kenal maksimum, minimum. Kita kecilkan balik. Okey, patah balik pada UI lagi. Yang ni, lagi pening kepala. Kira kotak, berapa dia punya ni? Maksimum atau minimum? Ha? Maksimum. Maksimum ego, maksimum. Ha? Maksimum. Okey, maksimum berapa? Koordinat dia? Negatif 2. Apa dia? Bawah, biar betul bawah. Aku cakap tu. Salah. Negatif 2, 4. Ni bawah yang aku kenal. Kalau tadi bawah lain tu. Itu data. Negatif 2, 4. Jadi yang ni ialah titik maksimum. Dan yang ni titik minimum. Okey dah, aku tak nak pergi lanjut. Alhamdulillah, harap-harap semua pelajar faham sampai titik maksimum. Faham. Dah. Okey, kita pergi pada apa yang kita nak belajar tadi. Yang ni ialah dia punya, apa dia? Allah, saya ingat dah pula. Ini apa dia ni? Simetri. Ni garisan simetri. Sepatutnya dia straight. Tapi jadi sengit tadi. Boleh lah tu, boleh lah. Tak apa, manusia. Ji, bagus, faham. Okey. Aku sebut nama lagi lah. Siapa pula? Mangsa aku ni. Sherry! Sebut nama penulisan paksi simetri ni. Macam mana penulisan dia? Terus. Bangun tidur je ni. Taklah. Apa paksi simetri dia? Saya nak kira cikgu. Ui, macam mana kira? Tak payah kira actually. Tak payah kira, tengok actually. Baik, sama dengan Jap. Bagi Shelly je cakap, yang lain senyap. Shelly. Amira senyap lah kalau kau cakap, dia tak boleh cakap. Kita panggil sahabat baik Shelly, Hana Normala. Saya tak tahu cikgu. Saya tahu. Yang sebut tak tahu siapa? X sama dengan negatif 2. Shelly. Itulah jawapan dia. Yang ni ialah X sama dengan negatif 2. Tu je dah tulis susah kan? Kenapa? X sama dengan, kenapa? Sebab garisan ini memotong di negatif 2. Ingat aku ulang balik. Nombor 3 tadi. Menentukan paksi simetri mesti X sama dengan berapa. Okey, tak apa. Sebab Shelly tak faham, aku andaikan ramai lagi tak faham. Okey. Kita cuba dengan orang lain pula. Pelajar lelaki. Aiman tak masuk ke Aiman? Memang kau tak ada masuk ke Aiman ke? Okey, Syairah Putri. Soalan A, apa paksi simetri dia? Cikgu? Paksi simetri dia. Soalan A. X bersamaan dengan 4. Bijak Syairah Putri. Walaupun tak nampak muka, bijak kita salah. Well done Syairah Putri. Okey. Wan Khairul Nizam. Soalan B.
Cikgu. Soalan B. Apa jawapan bagi paksi simetri? Habis kawan, habis kau. Syuk, senyap lah Syuk. Diam. Wan. Cikgu. Cepat. Apa cikgu? Tak apa, kita patah balik pada Nur Hafizah. Hafizah, tak nampak muka Hafizah. Okay, Nur Hafizah cepat. Wani off mic, Nur Hafizah jawab. Oi. Hafizah. Terusnya. Cikgu, Ya, apa jawapan dia? saya tak tahulah cikgu. Aduh, itulah jawapan paling selamat minggu lepas. Yang tu minggu ni macam ni. Saya tak Okey. masuk pun minggu lepas. Yelah, kawan-kawan kau sama. Jawab, Akilah Syairah. Akilah Syairah, apa jawapan kepada soalan B? Ya, cikgu. X sama dengan 3. Okey, bijak. X sama dengan 3. Okey, mana-mana yang tak dapat, tolong tanya pada kawan-kawan. Sebab kalau dalam kelas aku boleh pergi cubit ke, aku pergi ketuk-ketuk ke, siapa salah kan. Tapi ni online aku tak boleh buat apa, boleh termenung je. Okey, tak apa. Kita teruskan kepada pembelajaran kita yang seterusnya. Nombor 4, mengetahui kesan perubahan. Patah balik tadi. Okey. Mana buku. Okey. Ni kesan perubahan. Nilai A terhadap fungsi kuadratik ni nampak Yang ni kalau tunjuk dekat buku teks takut korang pening. Jadi aku lukis dalam geometri ni. Aku dah buat dalam GeoGebra tu. A sama dengan apa, B sama dengan apa tu. Dah mana dah aku lupa dah. Ni. AX kuasa 2 campur BX campur C. Jadi sekarang cerita dia, sekejap ada siapa yang nak masuk? Al-Taqib baru nak masuk. Selamat pagi Al-Taqib. Member tu. Baru 11.45 dah nak habis kelas dah baru masuk Al-Taqib. Okey, kembali. Dah. Sekarang tengok nilai dia. Jadi yang ni senyum, sorry. Yang ni mana masam dah. Yang ni senyum. Okey, tengok nilai yang pertama. Nilai yang pertama, berapa nilai A dia? Tengok nilai dia A dia berapa? 3. Nilai A dia ialah 3. Okey, graf dia macam ni, betul? Yang ni graf color apa ni? Ni lebih kurang color brown. Okey, aku lukiskan satu lagi graf. Graf yang kedua, tengok Graf yang kedua ialah graf yang color biru. Graf yang color biru ni lebih kuncup ataupun lebih kecil. Okey, kalau kau perasan di belakang dia negatif 4 sama je negatif 4. Ni negatif 4, negatif 4. Tetapi yang ni, yang brown ni kalau nombor 3, yang biru tu bermula dengan nombor 10. Dah. Aku ulang. Yang ini 3x kuasa 2 tolak 4. Jangan pandang negatif 4 sebab negatif 4 tu sama atas dengan bawah. Depan dia ialah 3x kuasa 2. Ini graf terhasil. Ni depan dia ialah 10x kuasa 2. Graf yang terhasil dia ialah color biru. Apa yang kau nampak? Apa yang korang dapat rumuskan rasa-rasanya? Termenung tu Dayang termenung dengan mulut dia. Semakin besar nilai, semakin Macam nak betul tu. Bijak lah tu Dayang. Aku belum ajar lagi, Dayang dah nampak dah. Semakin besar? Semakin apa? Semakin apa cepat?
Nak tahu nilai perubahan dia sekarang ni? Suatu je. Belakang tu saya tak tahulah cikgu. Belakang tak kisah. Oh, ayat belakang tu. Okey, Sophia Iliana. Sophia Rom. Tak tahu. Hai, Sophia Rom. Macam mustahil ni. Adwaul, welcome Adwaul. Dah nak pergi kelas baru masuk Adwaul. Tengok balik daripada nombor tu. 1 nombor 3, 1 nombor 10. Nombor 3 macam mana bentuk graf dia, nombor 10 macam mana bentuk graf dia. Sophia Rom. Cikgu, Ya, tidak nak jawab. semakin kecil nilai dia, semakin besar graf dia. Semakin kecil graf dia, semakin kecil graf dia pula. Semakin kecil nilai A, tambah sikit. Semakin kecil nilai A, semakin besar ataupun semakin gemuk graf dia. Itu je. Okey, semakin besar nilai A, semakin kecil graf dia. Ataupun semakin kurus. Tengok aku ubah. Aku ubah nombor 10 ni aku jadikan dia 25. Tengok apa jadi pada graf color biru. Tengok pada color biru ni. Makin apa? Makin kecil kan? Kalau aku letak lagi besar nombor. Aku letak 30. Lagilah kecil graf tu. Dia lagi muncul. Jadi aku ulang balik. Yang ni semakin besar nilai A, semakin kecil graf tersebut. Tetapi semakin kecil nilai A, semakin besar graf tersebut. Jangan salah faham. Yang ini hanya untuk graf senyum saja. Sebab graf masam terbalik. Okey, aku ulang balik Semakin besar nilai A, semakin kecil. Semakin kecil nilai A, semakin gemuk. Okey, itu untuk graf senyum. Tengok pula untuk graf masam. Ini situasi graf masam. Okey, yang color brown ialah negatif 5. Satu lagi graf ialah negatif 1. Okey, rasa engkau negatif 1 ni gemuk ke kurus? Kurus. Kenapa kurus? Sebab nilai dia besar. Alhamdulillah. Selamat datang Aiman. Minggu lepas Aiman tak ada. Hari ni Aiman ada. Alhamdulillah. Okey, cepat. Kita ulang balik. Tadi. Ini untuk graf masam. Situasi dia berbeza tau. Jangan sama dengan graf senyum. Graf senyum lain, graf masam lain. Aku ulang kali ketiga untuk graf senyum. Graf senyum semakin besar nilai A, semakin kurus graf tersebut ataupun semakin kecil. Semakin kecil nilai A, semakin gemuk graf dia. Tapi kalau graf masam, Sorry, gue baru bangun. minggu nanti next time bangun awal. Kelas hari Rabu awal. Kelas hari Isnin lambat. Tak mandi lagi aku. Tak tanya tak apa. Dah, cepat. Kembali kepada soalan ni. Untuk graf masam, siapa yang rasa boleh jawab ataupun mampu jawab? Aku bagi clue, dia terbalik dengan yang tadi. Masam tak sama macam senyum. Dah. Apa Mampu soalan ke dia? nak ketawa je. Apa soalan dia tanya balik? Aduh. Yang satu makin kecil cikgu. Aku bagi nombor je. Untuk color brown tu, nombor A ialah negatif 5. Untuk graf biru, nombor yang A ialah negatif 1. Negatif 1 dengan negatif 5 siapa lagi besar sebenarnya? Negatif 1. Negatif 1 lebih besar daripada negatif 5, betul? Betul. Itu asas. Tapi jadi untuk graf ni, lagi besar lagi gemuk ke lagi besar lagi kurus? Lagi besar lagi gemuk. Lagi besar. Gemuk. Tadi yang graf senyum, lagi besar nilai dia, lagi kurus.
graf dia betul? Tadi. Okey, yang ni terbalik. Jadi Lagi besar nilai dia lagi gemuk. Berapa? Lagi betul nilai dia Nilai bermakna lebih gemuk graf tersebut. Nak tengok bukti dia, aku tunjukkan graf color biru. Graf color biru -1 kan? Ni. Bermakna graf dia lebih gemuk. Lebih besar daripada -5. Okey, kalau siapa yang masih tak faham, aku kecilkan lagi -5 ni. Aku letak -15. Tengok apa jadi pada graf brown. Lagi kecil nombor ni, lagi kurus dah dia. Dah? Faham? Okey, itu yang kita nak belajar nombor 4. Okey, nombor 4 tu mengetahui kesan perubahan nilai A pada graf fungsi. Yang tadi lah, kurus gemuk. Okey, jadi tunjuk ni. Ini antara contohnya. Detail dia ada bagi yang ni. Okey, dia bagi contoh. Tengok contoh Okey, aku bagi contoh. Mana terlepas dah contoh dia. Oh, berengung. Mana contoh tadi? Ni contoh yang susah sikit. Okey. Tengok contoh ni sebiji dalam buku teks kau. Dia bagi graf senyum. Dua-dua graf senyum. Satu fungsi gx, satu fungsi fx. Di mana fx dia bagi A dia bernilai 3. Dah? Dia bagi A bernilai 3. Yang ini pula A bernilai P. Tak tahu pun. A dia bernilai P sahaja. Jadi soalan dia kata nyatakan julat nilai P. Julat nilai P. Jadi kenapa jawapan dia? Dia kata P antara 0 hingga 3. Maksud ni P yang boleh ialah nombor 1 dan nombor 2. Dah? P tu lebih kecil daripada nombor 3. Kenapa? Sebab graf dia lagi yang dia tak tahu lah. Tak tahu. Sebab nilai dia lagi kecil dari 3. Memanglah itu maksud dia lebih kecil dari 3. Tapi kenapa? Yang graf P tu dia lagi besar daripada yang satu lagi tu. Ulang balik tengok graf senyum. Mana graf senyum? Ni graf senyum. Sekejap, ni graf senyum. Color biru, nombor besar ke kecil? Besar. Color brown, nombor 3. Kecil kan? Kecil. Kalau lagi kecil, lagi apa? Lagi kecil lagi besar graf dia. Lagi kecil, lagi besar graf dia. Okey, jadi berbalik kepada soalan tadi. Ini fx nombor 3. Yang ini gx. Lebih gemuk. Kalau dia lebih gemuk, bermakna nilai dia mesti lebih apa? Lebih kecil daripada fx tu. Nilai dia mesti lebih kecil daripada fx. Jadi P tu mesti di antara 1 dengan 2. Ataupun dia kalau perpuluhan boleh, tak ada masalah. Itu dia bagi julat. Julat dia antara 0 hingga 3. Syarat ni maksud dia P ni mesti lebih kecil daripada 3. Okey. Jadi boleh 2, boleh 1 ataupun boleh perpuluhan. Kalau integer lah, ni integer. Faham? Tetapi tak boleh kosong. Kenapa tak boleh kosong? Sebab dah ada kosong. Bukan. Ingat balik apa yang kita belajar kelas minggu lepas. A tidak boleh sama dengan kosong. Yang boleh kosong B dan C sahaja. Jadi untuk contoh yang ketiga ni, P mesti nombor dia lebih kecil daripada nombor 3 sebab graf dia lebih gemuk. Kalau graf G ni lebih kecil, contohlah graf dia lagi kurus. Graf dia lebih kurus, maksud dia apa yang jadi pada P? Rasa-rasa apa julat dia? Aku lukis yang baru ni.
Macam mana nak tulis penulisan julat dia? Lebih besar daripada 3. P lebih besar daripada 3. Itu kalau graf dia lebih kurus. Nombor P ialah lebih besar daripada 3. Faham? Faham. Okey, jadi yang ni perubahan. Tapi cuma jangan pening. Ini graf senyum. Graf masam terbalik. Di sebaliknya, dia lain. Graf masam terbalik. Aku ulang kali keempat. Kalau graf senyum lagi besar nombor dia lagi kurus. Okey. Kalau graf masam lagi besar nombor dia lagi gemuk. Itu beza dia. Terbalik. Faham Okey. Dan yang terakhir untuk hari ini menentukan pitasan Y ataupun nilai C. Yang ini mudah kalau diberi nilai C. Kalau tidak diberi nilai C, kena kira. Contoh pengiraan dia. Okey, contoh. Ni, dia tidak beri nilai C. Dia bagi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah C. C dia tak bagi. Okey, C ni ialah pintasan Y. Jadi bagaimana nak kira dia? Dia bagi koordinat titik. A04. Kosong tu siapa? Yang ni ialah X, yang ni ialah Y. Jadi kerja kau, kalau nak cari nilai C, gantikan ini Y, di mana Y sama dengan 4. X ni gantikan sebagai kosong kuasa 2. Tolak 3, X ni ganti sebagai kosong, tambah C. Okey. Jadi pengiraan dia adalah kat bawah. Dia dah gantikan. Okey. Mana tak tunjuk ni? 4 sama dengan C. Kenapa 4 sama dengan C? Ni kosong tak ada nilai kan? Tak ada. Ni kosong. Tolak 3 darab kosong. Ada juga. Jadi dapat C. Oleh itu C sama dengan 4. Ini terus tunjuk sebab dia berada dekat paksi Y. Okey, tapi untuk soalan B X ialah negatif 1. Yang ni Y sama dengan 3. Jadi digantikan X sama dengan 1, Y dengan 3 ke dalam fungsi kuadratik. Ini digantikan. 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2 tolak 3 ganti balik negatif 1. Ingat yang ni ialah X. Yang ni pun X. Yang ni Y. Tulisan dia, aduh. Bila kira dia akan dapat jawapan C sama dengan negatif 1. Selesai? Ada yang kurang jelas kat sini. Yang ini sebiji cara dia macam kau belajar Y sama dengan MX campur C. Sebiji tu. Okey dah. Okey Kak Bang. Habis hari ni. Sampai 5 benda ni. Jadi ingat balik. Nombor 1 kita tentukan graf senyum ataupun masam. Kita nilai dia daripada A. Kalau A positif senyum. Kalau A negatif masam. Nombor 2 menentukan titik maksimum dan titik minimum. Kalau senyum dia duduk di bawah. Bila di bawah tu minimum. Kalau masam dia berada di atas. Di atas tu maksimum. Ni aku ulang balik Nombor 3 menentukan paksi simetri. Paksi simetri tu yang memotong di tengah-tengah. Dan yang keempat mengetahui kesan perubahan nilai A. Kesan perubahan nilai A yang tadi tu gemuk kurus gemuk kurus. Jangan confuse antara senyum dengan masam. Dan yang terakhir sekali menentukan pitasan Y. Menentukan pitasan Y ni kena kira. Sudah? Okey, jadi kerja rumah itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Praktiskan diri 1.1C, selesaikan semua. Untuk pelajar UM wajib buat nombor 3. Untuk pelajar UITM aku benarkan
Siapa nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Untuk UiTM. Okey, tapi siapa yang nak buat dialu-alukan dan amat digalakkan untuk pelajar UiTM. Sebab ini soalan kebat. Kalau ada nampak otak tu soalan kebat. Jadi Cikgu. apa dia? Lelaki kita kena. Mampus. Sekejap. Seorang yang cakap. Dia dengar banyak tak dengar. Cikgu. Buat dalam buku tulis Okey, dia cerita dia macam ni. Dia ada dua option. Sekarang ni sebab kita orang matematik dah binting, ada pelajar yang suka buat Word ataupun PDF ataupun apa-apa benda, dia boleh buat dalam tu. Okey, siapa-siapa yang tak buat macam tu, kena buat dalam buku Math 1, buku latihan. Okey, aku ulang balik. Tapi kalau siapa yang buat dalam bentuk Word ataupun PDF, jangan hanya salin jawapan. Ada pelajar pak betul salin jawapan. Ada dua cara yang kau nak buat kalau kau nak buat dalam bentuk PDF. Tangkap gambar ni, bubur dalam Word ataupun PDF, lepas tu baru buat jawapan dia dekat bawah. Atau salin soalan ni sendiri, buat pada Word tersebut. Itu bagi siapa yang nak buat dalam bentuk Word atau PDF. Siapa yang nak buat dalam buku latihan, okey, kena salin sebiji-sebiji macam ni dan buat penyelesaian dia dalam buku latihan. Snap gambar. Apa dia? Salin soalan. Tak dengar? Salin soalan. Ya, soalan yang kena salin. Cikgu Math berapa? Math 1. Buku Math 1. Okey, siapa yang buat pakai Word atau PDF dekat buku Math 1 dekat bahagian indeks, tulis telah diserahkan dalam bentuk Word ataupun PDF pada tarikh sekian. Kalau serah hari ni, tulislah 25 bulan. Okey, aku bagi tempoh masa lama sikit, boleh serahkan sampai sebelum kelas Math yang berikutnya. Kelas Math kita yang berikutnya adalah pada hari Rabu, jadi hari Isnin. Jadi kita sempat selesaikan hari ni sampai hari Rabu. Jelas? Jelas. Option ada dua. Nak buat dalam buku latihan ataupun nak buat dalam bentuk Word atau PDF. Terpulang pada kemampuan masing-masing. Okey. Tapi untuk tahun ini pastikan buku korang ada indeks. Indeks. Tarikh, tajuk apa, tulis. Okey, itu saja. Okey, diulang sekali lagi pada siapa-siapa yang mungkin baru masuk ke ataupun dalam masuk. Kehadiran aku tak akan ambil daripada sini. Kehadiran nanti aku akan bagi dalam Telegram kelas. Tolong tandakan bagi siapa yang hadir saja. Yang tak hadir tak payah tanda. Okey, ada sebarang persoalan boleh PM aku personal. Mana-mana yang aku free aku akan jawab. Jangan kau PM kau terus mengharapkan aku jawab dengan keadaan segera. Kadang-kadang aku mungkin berada di luar, aku tak dapat jawab respon segera. Okey. Selesai. Thank you bagi siapa yang hadir pada kelas hari ini. Jumpa lagi pada hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pada hari Rabu ini.